hubungan 012-686-9236 untuk keterangan lanjut. Segera ya, penyertaan adalah terhad. Inspirasi, Inforia, Islam, semuanya diimpin. Ya Allah, ampunkanlah diriku dan kedua ibu bapaku, dan kasihilah mereka sebagaimana mereka mendidikku semasa kecil. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله.
الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي، عليك يا سيدي، عليك يا سيد الأولين والآخرين. Selami ilmu untuk kehidupan kita seharian bersama Syafiq Saleh di Aspirasi 10 hingga 1 hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Kau berikanku segala-galanya dan kau mengujiku dengan cinta dunia yang sungguh indah, dan kau hiaskannya dengan bintang permata, dengan jua wanita dan kedudukan yang memalingkanku daripadamu. Dalam menikmati kurniaanmu tak terucap lafaz terima kasihku, namun untuk jadi yang terbaik juga masih belum ku mampu. Dalam sujud cintaku pernah ku diulit rindu, getirnya cemas di kalbu, takut hidup tanpa redha. Hanya karenamu Tuhanku, aku hidup dan ku akan kembali padamu. Hanya padamu dalam sujud cintaku, dalam menikmati kurniaanmu tak terucap lafaz terima kasihku, namun untuk jadi yang terbaik juga masih belum ku mampu. Dalam sujud cintaku
dengan cinta dunia yang sungguh indah. Dan kau janjikanku dengan ayat-ayatmu, di sana menanti, di syurga kau penuhi dengan cinta dan kasihmu, ya Rabbi. Al-Quran adalah pelengkap kepada kitab-kitab yang telah diturunkan sebelumnya kepada nabi-nabi sebelum baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran juga adalah mukjizat yang terbesar bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menentang fahaman dan cara hidup Arab jahiliyah. Ia merupakan kitab yang menjelaskan hakikat agama Allah yang membawa manusia keluar daripada kesesatan kepada hidayah kebenaran. Bacalah Al-Quran. Dengannya kita akan dapat kefahaman dan seterusnya dapat kita amalkan agar kita berjaya di dunia dan di hari akhirat. Bersama Al-Fadhil Ustaz Dr. Samsul Muhammad Noor menerusi rancangan Tadabbur bersiaran setiap hari Jumaat jam 11.15 pagi hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Jutaan terima kasih diucapkan kepada semua pelanggan Banglo IBS kerana telah memberi kepercayaan kepada kami untuk membina rumah impian mereka. Lebih 100 pelanggan Banglo IBS berpuas hati dengan pembinaan rumah mereka. Banglo IBS merealisasikan impian ramai orang untuk memiliki rumah idaman dengan cita rasa tersendiri. Berita baik kepada semua pelanggan kami. Banglo IBS akan mengadakan promosi Merdeka bermula 16 Jun 2023 sehingga 24 September 2023. Promosi kali ini kami ketengahkan reka bentuk baru yang semestinya menarik perhatian ramai, antaranya reka bentuk Teja, Fatima, Surya, Aurora dan Legenda. Bukan itu saja, dalam promosi kali ini, kami menyediakan hadiah-hadiah secara percuma istimewa untuk pelanggan kami yang bertuah. Antaranya adalah tabletop 10 kaki panjang, lampu dan kipas, furnish shielding untuk ruangan terbuka, perjanjian pembinaan rumah, pelindungan takaful rumah dan perabot untuk 1 tahun, bifold door untuk tandas, water heater 1 unit siap dipasang dan TV Android 40 inci. Apa tunggu lagi? Hubungi talian 011-1310-7086 atau 011-1310-7525. Saya ulang, 011-1310-7086 atau 011-1310-7525. Anda juga boleh layari FB, YouTube, TikTok dan IG kami @BangloIBS. Jom bina rumah dengan Banglo IBS. Banglo IBS, indah, berbaloi dan selesa. Assalamualaikum pendengar semua. Apa khabar? Saja nak tanya, siapa yang berminat nak buat ibadah korban pada tahun ni? Siapa berminat? Kami di IKIM dengan kerjasama Easy Korban boleh membantu anda. Untuk korban dalam negara, RM750 dan luar negara RM350 sahaja untuk satu bahagian. Berminat? Boleh mendaftar di laman sesawang www.korbanikim.com atau hubungi kami di talian 012-686-9236 untuk keterangan lanjut. Segera ya, penyertaan adalah terhad. Sentiasa bersama berkongsi info terkini. Pastinya di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Kita dapat lagi bertemu di hari Jumaat, hari yang penuh dengan keberkatan ini. Dan pagi Jumaat ni, seperti biasa, jadual kita nak dengarkan lagi rancangan Tadabbur bersama-sama dengan Al-Fadhil Ustaz Dr. Samsul Muhammad Noor. Okey, dan untuk itu, anda boleh sama-sama juga tonton sekarang di YouTube IKIM Media, juga di Facebook IKIM FM. Kalau ada soalan, pertanyaan, boleh hantarkan ke ruangan di komen kita tu, okey, dekat dalam platform media sosial kita tu, letakkan di situ. InsyaAllah sama-sama kita nak bincang-bincangkan lagi, dengarkan lagi, dan terus kita adaptasikan dalam intipati Al-Quran itu menerusi dalam kehidupan kita. Okey, jom nak menggalu-galukan kehadiran tetamu kita berada di talian ketika ini, Al-Fadhil Ustaz Dr. Samsul Muhammad Noor. Assalamualaikum, Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar kita, Doktor?
Baik, Alhamdulillah. Sahabat Syafiq. Baik. Seadanya doktor. Alhamdulillah. Seronok kita dapat lagi bertemu ni. Mudah-mudahan kita mendapat berkatan Betul. pada hari Jumaat daripada hari ini, insya-Allah. Ya doktor, Masya Allah. Minggu lepas pun kita bersiaran langsung. Ramai juga yang sudi titipkan, berkongsi, share kita punya discussion, bincang-bincang kita kan doktor. Seronok kita sebab bila cakap tentang Quran ni memang luas. Dia punya manfaat dia kan, kehebatan dia. Bila cakap tentang belajar tentang Quran ni memang takkan habis doktor. Dia relevan, kekal di mana-mana zaman. Ilmunya. Betul. Allahu Akbar. Dan untuk minggu ni doktor, kita nak teruskan lagi. Kalau minggu lepas kita dah pun selesai untuk membincangkan dalam intipati surah An-Naba. Okey. Dan minggu ini kita nak buka surah baru. Jom nak ajak rakan-rakan semua juga buka Quran sama-sama. Kita terus saja ke surah An-Nazi'at untuk kita belajar, kita faham dan kita amal. Betul doktor? Itu kita punya konsep tadabbur kita. Betul. Betul. Baca, faham, amal. Itu yang seronok tu. Jom doktor, kita nak mulakan. Simple. Betul. Jom doktor, kita mulakan doktor surah ini untuk kita sama-sama belajar. Silakan doktor. Terima kasih. Syafiq. Sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a wa lah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa la 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Yang saya muliakan DJ Syafiq dan seterusnya kepada sahabat-sahabat pendengar kita, para pendengar itu Hakim, khususnya dalam program tadabbur ini, mudah-mudahan kita mendapat kebaikan bersama. Amin. Dengan kita mengkaji, membaca Al-Quran, mudah-mudahan ini menjadi syafaat kepada kita nanti, bukan hanya sekadar di akhirat, tapi di dunia lagi kita akan dapat syafaat daripada dunia sampai ke akhirat, insya-Allah. Amin. Alhamdulillah, pada kesempatan yang sebelum ini kita telah dapat menghabiskan tadabbur surah An-Naba. Jadi hari ini kita akan sambung lagi pembacaan kita dan tadabbur kita terhadap surah An-Nazi'at, sebagaimana yang telah diwar-warkan tadi. Ya. Baik, surah An-Nazi'at ini adalah merupakan surah yang ke-79 daripada tartib mushaf yang telah disusun dalam mushaf kita, dan merupakan surah yang ke-81 daripada tartib nuzul. Dan surah An-Nazi'at adalah merupakan surah yang bertemakan ataupun yang bermaksud para malaikat pencabut nyawa. An-Nazi'at, maksudnya yang mencabut nyawa. Jadi ini adalah merupakan satu pengenalan surah Syafiq berkenaan dengan, dimulakanlah dengan pengenalan kepada malaikat-malaikat. Akan ada 5 golongan yang Allah sebutkan, malaikat-malaikat yang ada di sini. Namun malaikat ni sebenarnya terlalu banyak bilangannya. Nanti kita akan ceritakan, insya-Allah. Baik. Surah ini adalah surah Makkiyah. Surah Makkiyah, ayatnya adalah 46 ayat, insya-Allah. Baik, kalau kita lihat ayat ini adalah surah ini adalah merupakan satu surah yang kesinambungan atau sambungan daripada surah An-Naba yang telah kita belajar. Dia berkaitan juga dengan hal ehwal hari kiamat. Kerana surah yang diturunkan di Makkiyah ini, surah yang diturunkan di Mekah ini, ataupun kita mengenal surah Makkiyah, kebiasaannya dia menyentuh tentang masalah akidah. Keyakinan kita kepada Allah, keyakinan kita kepada Rasul, kitab, kepada hari kiamat. Jadi ini adalah merupakan tema-tema yang ada di dalam surah Makkiyah itu. Jadi dalam surah An-Nazi'at ini, dia adalah merupakan satu surah yang menjelaskan tentang, pada awalnya tentang peranan para malaikat, dan kemudiannya Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan tentang hari kiamat dan hari kebangkitan. Dan seterusnya nanti akan ada cerita tentang kisah Nabi Musa dan juga kisah penentangan dakwah Nabi Musa oleh Fir'aun. Dengan tujuannya untuk menghiburkan akan hati Nabi dan memberikan maklumat kepada Nabi SAW bahawa dalam setiap perjuangan para Nabi dan Rasul pasti akan ada penentangan dari musuh-musuh Allah. Jadi itu di antara apa yang ada dalam surah An-Nazi'at itu. Dan pada bahagian akhir surah ini dijelaskan tentang sifat orang-orang musyrik yang sering bertanya tentang hari kiamat sebagaimana surah An-Naba, dan diakhirkan dengan penjelasan yang terang dan jelas daripada Allah, dan Allah menjelaskan tentang tugas Nabi Muhammad
untuk menjalankan dakwah dan mengajak manusia ini kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan bukan untuk memberikan jawapan kepada segala bentuk persoalan yang ditanyakan kepada baginda. Jadi orang kafir ni kadang-kadang dia tanya benda-benda yang sebenarnya bukan mereka nak beriman, tapi sebenarnya mereka ni nak bertanya tu sebab mereka nak mencari kelemahan. Macam dia kadang-kadang macam nak provoke pun ada juga kan? Dia nak provoke, kemudiannya dia nak, sebenarnya bukan nak jawapan pun. Dia bukan nak penyelesaian, dia nak benda tu menjadi semakin complicated. Konon-konon macam Nabi tak boleh nak jawab, dan akan provoke, nak menghinakan Nabi SAW dan para sahabat. Tetapi itulah dikatakan mukjizat Al-Quran. Mukjizat ni ajaz, maka yang melemahkan. Lagi mereka tanya kepada Nabi, lagi jelas. Lagi mereka tanya, lagi jelas. Lagi tanya, lagi jelas. Jadi tak ada sedikit pun provokasi yang mereka dapat buat, melainkan bila diterangkan tentang Islam, tentang Al-Quran, semakin jelas dan semakin nampak kemukjizatan Al-Quran itu, dan semakin nampak hebatnya Nabi SAW. Hebat Quran. Allah Akbar. Itulah hebatnya Al-Quran. Jadi Quran ni dia bukan sesuatu yang datangnya daripada manusia, melainkan datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini adalah merupakan hal yang berkaitan dengan surah An-Nazi'at yang kita sebutkan tadi, dan namanya An-Nazi'at ini adalah diambil daripada ayat pertamanya yang menceritakan tentang malaikat-malaikat yang mencabut nyawa. Baik, insya-Allah kita akan bacakan sedikit daripada surah ini. Kita akan sikit-sikit, sambil-sambil kita sembang, sambil-sambil kita tadabbur, sambil-sambil kita ambil pengajaran. Mudah-mudahan akan menjadi pengetahuan yang berguna untuk kita lah, insya-Allah, untuk saya dan untuk para pendengar sekalian. Baik, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا والسابقات سبقا فالمدبرات أمرا. Kita ambil 5 ayat dulu. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan keras, dan malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut, dan juga malaikat-malaikat yang turun daripada langit dengan cepat, dan malaikat-malaikat yang mendaluinya dengan kencang, dan malaikat-malaikat yang mengatur urusan dunia. Baik. Jadi kalau kita lihat di sini, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan tentang malaikat, jadi tentang malaikat ini sifat-sifat malaikat. Kalau kita tengok tugas-tugas malaikat, tugas-tugas malaikat. Ada yang cergasnya, ada yang lemah lembutnya kan di situ. Jadi dalam hal ini kalau kita melihat, Allah Taala nak mengingatkan kita dalam surah An-Nazi'at ini berkaitan dengan para malaikat. Jadi malaikat ini adalah merupakan hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana mereka ini adalah merupakan golongan orang-orang yang ada golongan makhluk yang menjalankan tata perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa saja yang Allah Taala perintahkan kepada mereka untuk mereka melakukannya, mereka akan lakukan. Disebutkan dalam surah Tahrim, Allah menyatakan golongan malaikat ni la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Sesungguhnya para malaikat ini mereka tidak pernah menderhakai Allah Taala dengan apa yang mereka diperintahkan, dan mereka itu akan melaksanakan apa sahaja yang diperintahkan oleh Allah Taala untuk mereka lakukan. Itu yang dikatakan golongan para malaikat. Jadi kalau kita lihat dalam surah An-Nazi'at ini, Allah sebut tentang 5 saja golongan malaikat, 5 saja tugas malaikat ni. Kan? Yang pertama dikatakan malaikat yang mencabut nyawa dengan keras, wan-nazi'ati gharqa. Yang pertama sekali. Yang kedua, wan-nashitati nashta, yang mencabut nyawa juga tapi dengan cara yang lembut untuk orang beriman. Wasabihati sabha, dan juga yang turun daripada langit yang membawa segala bentuk urusan rezeki dan sebagainya. Wasabiqati sabqa, malaikat-malaikat mendahului dengan kencang untuk membawa roh-roh orang beriman masuk dalam syurga. Dan mereka melaksanakan urusan itu dengan begitu tepat dan teratur, tidak pernah terlewat satu saat pun. Matahari tetap saja naik setiap
kali waktu dia naik, itu ada malaikat yang membawanya. Dan setiap kali waktu turunnya matahari, tetap ada malaikat yang membawanya. Jadi tidak pernah mereka itu satu saat terlewat, satu saat dia terkemudian. Tak ada. Begitu juga dengan malaikat maut. Tak pernah satu saat dia terlupa, satu saat dia terdahulu ataupun terkemudian. Tak ada. Ya, semua malaikat ni mereka melakukan kerja-kerja mereka dengan sebaik-baiknya. Tepat Ya. pada masa Dan dia kan, doktor? ya, betul. Ini tepat pada masa dia. Ya. Dan malaikat-malaikat yang dikatakan fal mudabbirati amra, ya, yang mengatur urusan dunia ni. Apa saja yang kita perlu laksanakan, perlu kita lalui dalam kehidupan ni, malaikat datang kepada kita untuk melaksanakan urusan-urusan yang telah Allah tetapkan tanpa ada kelewatan sikit pun. Ya. Ini kelebihan yang kita lihat, ya, Allah Ta'ala yang menjadikan malaikat ini begitu hebat. Ya. Kalau kita melihat dalam tafsiran, ya, dalam Al-Quran, dia katakan malaikat-malaikat ini adalah merupakan golongan yang mereka itu memenuhi alam. Kalau nak dinisbahkan, kalau kita melihat dalam kitab Ibn Ujaibah, dalam kitab Barul Majidnya, kitab tafsirnya mengatakan bahawa kalau alam ni nak diberikan nisbah 100%, ya, 90% itu malaikat. Ya. 9% itu adalah jin dan syaitan, 1% adalah manusia. Sikit je kita. Allahu Akbar. Satu je, sikit je. 1% Menggambarkan banyak betul malaikat kan. Allahu Akbar. Betul, memang ramai malaikat. Yang jaga kita je, kalau kita lihat dalam asar Sayyidina Osman, ada 20 malaikat yang menjaga kita. Yang jaga kita je, setiap pagi dan petang. Jadi memang kalau kita lihat, Masya Allah, ya, memang malaikat ni memang terlalu ramai, ya, dan juga mereka memenuhi alam ni. Alam bukan kata alam bumi saja, ya, tapi alam kita katakan alam semesta ini, ya, seluruh 7 lapis langit dan 7 lapis bumi dipenuhi oleh para malaikat. Bumi, nak jaganya lagi dengan makhluk-makhluk lain lagi kan. Allah Akbar. Ya, tu bayangkan rezeki Allah ni bukan pada kita je, Syafiq. Rezeki Allah Ta'ala ni hatta pada binatang, hatta pada ulat yang dalam batu yang pun kita tak nampak lagi kan, doktor? Yang kita tak nampak lagi. Yang kita tak nampak, hatta dalam laut yang terdalam, rezeki untuk ikan-ikan yang berenang di laut yang terdalam, yang kita tak pernah jangkau dengan pemikiran kita, pun Allah Ta'ala tetapkan rezekinya. Dan yang menyampaikan dia itu semuanya malaikat. Ada malaikat yang Allah perintahkan untuk mengaturkan rezeki. Cuba kita bayangkan, Masya Allah. Kadang-kadang kita makan, kadang-kadang kita makan dalam, yalah, kita makan tengah hari ke, makan petang ke, makan malam kan. Bila kita makan tu adalah kita ambil air ikan kan, kita ambil sayur, nasi, telur, kita ambil kan, untuk kita makan. Cuba kita bayangkan, ikan tu daripada lautan mana datang? Kan? Nasi yang kita makan tu daripada beras yang mana ditanam dia? Kat mana datangnya? Ya, sayur yang kita makan tu daripada kebun yang mana? Mungkin ikan tu daripada Laut Cina Selatan. Betul. Beras yang kita makan tu mungkin ditanam di India. Betul. Sayur yang kita makan tu mungkinlah dekat Kamera Highland mungkin. Kan? Kebun atas tapi bukit. Cuba bayangkan ketika mana kita nak makan tu, semua itu dikumpulkan dalam satu pinggan kita dan kita makan dengan rezeki Allah, dengan bismillah. Dan semua yang bawa tu malaikat-malaikat yang telah diatur Allah untuk mengatur rezeki kita. Allahu Akbar. Dahsyat. Jadi cuba kita bayangkan, ya, dahsyat, ya. Pentadbiran Allah ni, Masya Allah. Kalau kita dapat lihatlah dengan mata kepala kita kan, Allah bukakan pintu hati kita, dapat lihat alam malaikat ni kan, memang kita takjublah dengan kebesaran kerajaan Allah SWT yang maha hebat ni kan. Betul. Dan kita tak nampak orang lain dah, kita nampak Allah je hebat. Kita nampak Allah je hebat. Sebab malaikat pun Allah ciptakan, Allah jadikan. Jin dan syaitan pun Allah ciptakan. Kita Allah ciptakan. Siapa yang hebat sebenarnya? Allah sebenarnya. Pencipta itu Allah. Pencipta kita adalah Allah Ta'ala. Jadi semua perkara ini adalah untuk kita kenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi sebenarnya dalam hal ni memang bila kita kenal dengan malaikat, kita tahu bahawa malaikat ada biasa bersama kita, kiraman katibin atid kan, yang sentiasa menulis catatan amal kebaikan kita, amal-amal kejahatan kita. Kita rasa malu lah kalau kita nak buat sesuatu benda yang melanggar akan peraturan dan hukum hakam Allah Subhanahu Wa Taala.
Sebab setiap benda ada malaikat, Syafiq. Sampaikan mata nak berkelip pun ada malaikat dia. Allah. Malaikat yang jaga mata. Allah. Nak bercakap kita ni pun ada malaikat yang nak menyampaikan suara. Kan? Nak angkat tangan ni pun ada malaikat yang mengangkatnya dengan izin Allah. Memang Allah yang mengizinkan, Allah yang menetapkan. Tapi ada malaikat yang mentadbir. Mudabbirul amra tadi kan? Mudabbirat amra tadi. Jadi ini yang kalau kita fikirlah kan, kerajaan Allah Ta'ala ni Masya Allah hebat ya. Dan itu tentang malaikat ya. Tentang jin, syaitan begitu juga. Jin dan syaitan tak banyak, 9% saja. Tapi kalau kita dizahirkan mereka ni, kita punya alam ni memang ketat lah. memang padat kata Ibn Abbas, penuh. Kata Ibn Abbas, kalaulah kita baling batu ke udara, kan, bila jatuh ke bumi pasti akan mengenai kepala jin. Kalau dizahirkan. Allah. Kalau betul lah kita nampak Ya, kalau kita nampak betul-betul kan. Maksudnya memang alam kita ini penuh dengan makhluk-makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Cuma kita ni dipisahkan dengan apa? Dipisahkan dengan dimensi. Dipisahkan dengan dimensi. Kita ada dimensi manusianya, jin ada dimensi dia, syaitan ada dimensi dia, dan malaikat juga ada dimensi dia. Tapi sebenarnya hakikatnya semua di tempat yang sama ni. Itu maha kuasanya Allah Ta'ala menjadikan alam kita ini mempunyai dimensi-dimensi yang berbeza walaupun satu tempat. Jadi ini kelebihan yang Allah Ta'ala bagi. Baik, kita balik kepada apa yang nak kita bicarakan dalam surah An-Nazi'at ni ya. Baik. Sebelum nak cerita tentang surah An-Nazi'at ataupun malaikat yang mencabut nyawa ni yang menjadi tema kepada surah ni, suka saya nak membaca sedikit daripada apa yang dinyatakan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani ya, dalam kitab beliau yang mensyarahkan berkaitan dengan masalah tauhid yang dikarang oleh Imam Abu Layth dalam kitabnya Qatul Ghaib fi syarhi masalatil Abi Layth, menjelaskan Syekh Nawawi Al-Bantani mengatakan sebenarnya malaikat-malaikat ni dia ada banyak tidak terkira terlalu banyak. Cuma dibahagikan mereka itu kepada 10 bahagian. Okey. Malaikat-malaikat ni dia ada 10 bahagian Baik. Di antara malaikat yang paling tua. Malaikat yang paling tua ni maksudnya yang paling senior dan yang diwujudkan oleh Allah Ta'ala namanya malaikat Hamlatul Arsy. Malaikat Hamlatul Arsy ni maksudnya pemikul arash. Allah jadikan arash tempat pentadbiran Allah SWT, dan pada arash itu ada pemikulnya. Dia adalah para malaikat. Jadi mereka ini adalah yang paling awal wujud. Ya. Arash Allah Ta'ala adalah makhluk Allah Ta'ala yang paling besar dan pusat kerajaan Allah Ta'ala. Dalam setengah-setengah riwayat dikatakan bahawa diciptakan arash itu daripada permata yang berwarna hijau. Dihiasi dia dengan 1000 lapisan cahaya yang tidak ada satu makhluk pun yang mampu untuk melihat arash Allah Ta'ala ini. Dia menabiri arash ini dengan 70 tabir daripada cahaya. Kemudian 70 tabir daripada kegelapan. 70 lapisan daripada mutiara yang tidak diketahui betapa tebalnya dia. Dan kemudian diliputi pula dengan yakut yang merah, zamrud yang hijau. Kemudian daripada air yang diletakkan di sekitarnya. Ya. Jadi ini adalah merupakan perkara ghaib ataupun ghaibiyat yang disebutkan oleh Allah. Cuma yang kita tahu dalam hadis, dalam Quran, ya, Allah mengatakan bahawa arasy Allah Ta'ala itu di atas air. Ya, alal ma'. Jadi itu yang kita tahu. Tapi yang sebenarnya sebelum itu Allah Ta'ala tabirkan dengan cahaya, dengan yakut, dengan zamrud, ya, dan kemudian terlalu besar. Ya, arash ni terlalu besar sampaikan malaikat nak berpusing untuk tawaf satu pusingan pun tak mampu. Walaupun mereka berjumpa jutaan tahun. Yang itu yang kemudian Allah Ta'ala ciptakan di bawahnya itu ada Baitul Ma'mur. Ya, sebab bila malaikat ini ketika mana mereka nak bila Allah nak menjadikan Adam dalam tafsir Al-Baqarah, dalam tafsir Al-Baqarah Allah menyatakan inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah nak menciptakan khalifah di atas muka bumi. Itu Adam. Malaikat bertanya, ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ya Allah, kenapa engkau nak menciptakan Adam yang mereka itu hanyalah
merosakkan muka bumi dan menumpahkan darah, sedangkan kami ni para malaikat sentiasa bertasbih, bertahmid, memuji Engkau ya Allah. Tetapi Allah mengatakan bahawa inni a'lamu ma la ta'lamun, aku lebih tahu daripada apa yang tidak kamu ketahui. Maka dalam hal itu menyebabkan malaikat rasa kecut, rasa takut, ya. Dan mereka cuba untuk memusing arasy itu, berpusing sekitar arasy itu, tetapi walaupun nak pusing sekali, beratus-ratus tahun, beribu-ribu tahun, malah jutaan tahun yang mereka ambil, tak mampu untuk pusing satu pusingan. Sehingga kan di waktu itu Allah Ta'ala menciptakan, diminta, malaikat minta kepada Allah, ciptakan pada kami satu tempat di bawah arasy yang menjadi tempat kami untuk bertawaf. Ya? Maka di waktu itu Allah menciptakan Baitul Ma'mur. Dan di situ tempat malaikat bertawaf, dan kemudian yang malaikat di alam rendah minta untuk diadakan pada alam sufli atau alam rendah ni satu tempat untuk mereka bertawaf sebagaimana malaikat di alam ulwi bertawaf di Baitul Ma'mur. Akhirnya Allah Ta'ala telah memperkenankan dan akhirnya dibina asas kepada Kaabah itu di bawah Baitul Ma'mur. Dan di situ tapak ni kepada dunia kita. Dan kemudian diciptakan dunia dan kemudian diperintahkan Adam AS untuk membangunkan tanda tersebut. Dan akhirnya dibangunkan oleh Nabi Ibrahim sampai kemudiannya ke zaman kita dimeriahkan atau dimakmurkan oleh Nabi SAW dan jadikan kiblat bagi kita. Sampai akhirnya hari ini kita pergi ke Mekah dapat melihat dia bekas kata itu. Jadi itu sebenarnya adalah merupakan dalam Al-Quran Allah menyatakan awwalu baitin wudi'a linnas bibakkah mubarakah. Dan sesungguhnya itu adalah merupakan awal-awal bangunan yang Allah Ta'ala ciptakan di atas muka bumi itu di lembah Bakkah. Jadi ini kalau kita lihatkan apa yang terjadi, ya. Jadi kalau kita merujuk kembali kepada apa yang terjadi pada para malaikat itu, arasy Allah ni sangat besar, ya. Dan kemudiannya Allah menciptakan malaikat yang paling tua, iaitu malaikat yang menanggung arasy. Namanya Hamlatul Arsy. Ya, itu malaikat ni. Baik. Kemudian Allah ciptakan pula selain daripada malaikat pemegang atau pemikul arasy ini, golongan yang kedua Allah ciptakan malaikat hafun. Dan malaikat hafun ini iaitu malaikat yang mengelilingi Kaabah. Mengelilingi arasy, bukan Kaabah, mengelilingi arasy. Jadi ini ada malaikat yang mengelilingi dia, sentiasa bertasbih, bertahmid kepada Allah Taala. Jadi Imam Muhammad bin Munabih mengatakan bahawa di sekitar arasy itu ada 70,000 baris malaikat. 70,000 baris, ya. Bukan 70,000 malaikat, 70,000 baris. Ya. Mereka bertawaf mengelilingi arasy sambil bertasbih, bertahmid dan bertakbir. Dan di belakang mereka itu terdapat 70,000 malaikat yang berdiri sambil bertasbih. Dan di belakang para malaikat itu berdiri pula 100,000 malaikat yang meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri sambil tasbih. Ya. Dan setiap malaikat itu mempunyai jasad yang sangat besar. Jarak di antara sayap mereka sejauh 80,000 tahun perjalanan. Dan di antara cuping telinganya sampai ke bahu dengan jarak 400 tahun perjalanan. Satu-satu malaikat ni. Sebagaimana disebutkan oleh Syekh Nawir Al-Bantani dalam kitab ni. Dia cuba bayangkan satu-satu malaikat itu betul besar. Ada pula 70,000 orang dalam satu kelompok pada 70,000 baris. Jadi ini yang disebutkan malaikat yang mengelilingi arasy. Dan sentiasalah arasy itu dikelilingi dan sentiasalah arasy itu meriahkan dengan tasbih, takbir, tahmid dan sebagainya. Ya, ini malaikat yang kedua namanya malaikat hafun. Tu dia ada penjaga-penjaga dia. Allahu akbar. Setiap satu pun ada penjaga-penjaga, ya. Dan Allah. pusat pentadbiran Allah Taala itu yang paling hebat sekali di arasy itu memang itu adalah tempat malaikat. Baitul Ma'mur itu adalah tempatnya tawaf malaikat. Memang sentiasa penuh ramai malaikat lah. Yang kalau kita cerita tadi, kalau dunia itu disebut 100%, 90% malaikat. Penuh. Allah. 9% jin dan syaitan, 1% je manusia. 1% gitu. Soal, ya. Baik, ini baru dua ni. Kan baru dua. Jibril kat mana? Jibril. Kita tengok nanti. Yang ketiga namanya malaikat rohaniun. Yang ketiga malaikat rohaniun, iaitu mereka adalah malaikat yang berada di bumi. Warna mereka sangat putih seperti marmar, besarnya sejauh perjalanan matahari selama 40 hari. Di hujung barisan mereka ini sampai kepada malaikat yang mengitari arasy. Maksudnya malaikat di bumi yang bertasbih sampai ke arasy. Mereka ini ada lapisan-lapisan malaikat. Sebab bila mana kita dalam belajar ilmu, kan dalam hadis Nabi SAW mengatakan bila mana berkumpulnya manusia, ya, fi baitin min buyutillah
yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum. Kan? Bila mana kita ni membaca kitab Allah SWT, kita mengaji dan kita mengkaji kitab Allah Taala, ya, Allah mengatakan nazalat alaihimus sakinah, akan turun kepada mereka itu ketenangan, ya. Dan kemudian kuffat alaihimu rahmah, akan di ghusyat alaihimur rahmah, ya, dikelilingi mereka itu dengan rahmat, wa kuffat umul malaikah, dan mereka itu akan dikerumuni oleh para malaikat. Ini malaikat ni, malaikat yang di bumi, ya, dan kemudian mereka ini bertasbih, membawa doa orang-orang yang mengaji Al-Quran, mengaji kitab-kitab Allah Ta'ala ni sampailah ke langit, sampailah ke arash. Ya? Yang setengah ulama mengatakan mereka doa apa? Mereka doa Allahumma fir lahum warhamhum. Ya Allah, engkau ampunlah mereka dan engkau rahmatilah mereka. Macam kita baca doa ketika mana kita duduk di antara dua sujud kan? Kita duduk antara sujud, kita baca kan, di antaranya doa tu tentang Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Jadi itu di antara yang didoakan oleh malaikat. Jadi mereka ini akan dikelilingi oleh malaikat. Jadi bila mana kita ni sedang membaca Al-Quran ataupun kita belajar tentang Quran, ada malaikat yang akan mengerumuni kita, ya, akan datang kepada kita. Di samping itu dikatakan wa zakarahumullah fi man indahu, dan Allah Ta'ala juga akan menyebutkan golongan orang yang sedang belajar ini dengan sesiapa yang ada di sisinya, iaitu para malaikat. Allah berbangga dengan orang yang belajar Al-Quran, belajar kitab Allah, dan yang mengajinya, ya, yang mentadaburnya, yang nak mengambil pengajaran daripadanya. Itu di antara perkara yang Allah Ta'ala sebut. Jadi ada malaikat, namanya malaikat ruhaniyun yang berada di bumi sampailah di langit. Baik. Yang dikatakan malaikat rohani ini, dikatakan bahawa mereka ini tugas mereka tasbih dia. Mereka memuliakan alam ini dengan tasbih, dan jika makhluk mendengar mereka bertasbih, bunyi mereka bertasbih, maka akan hancurlah bumi ini kerana kedahsyatan suara mereka. Kedahsyatan suara mereka. Jadi ini malaikat yang kita katakan yang duduk di bumi, dan yang mereka itu membawa naik amal-amal manusia ini sampailah ke langit dan sampai ke arash. Yang keempat, malaikat karubiyun. Malaikat karubiyun ini adalah malaikat yang menjadi pemimpin kepada malaikat-malaikat yang selalu mengincar arash. Jadi mereka ini malaikat-malaikat yang dekat dengan Allah, diberikan kepada mereka ini diberikan mereka ini tugas untuk memimpin, ya, malaikat yang sentiasa tawaf di sekitar arash dan juga di sekitar Baitul Ma'mur, di tempat malaikat bertawaf. Baik, yang kelima, malaikat safarah namanya. Ya, malaikat safarah. Baik, malaikat safarah inilah malaikat yang penghubung di antara Allah dan para nabi, Allah dan orang-orang soleh. Dan mereka inilah Jibril, Mikail, Israfil dan Israel. Jadi An-Nazi'at tu termasuk di dalam malaikat ini. Dalam golongan malaikat safarah ini. Itu antara malaikat-malaikat selalu, Ustaz, Doktor, kita selalu hafal nama-nama malaikat tersebut tu. Nama malaikat yang 10 lah. Yang 10 tu. Jibril, Mikail, Israfil, Israel, Raqib, Atid, Munkar, Nakib, kan? Malik, Ridwan, kan? Jadi ini adalah malaikat yang kita namakan safarah. Dan sebenarnya ini malaikat-malaikat yang dinisbahkan sebagai malaikat-malaikat yang junior. Malaikat-malaikat yang muda. Yang tua tadi, yang senior tadi, Hamlatul Arsy, malaikat Hafud. Itu semua yang kita katakan yang senior lah. Sebab tu kalau kita baca kisah-kisah malaikat kan, dulu sebelum iblis dia ditukar Allah Ta'ala jadi iblis kan, dia adalah merupakan Azazil, yang merupakan ketua malaikat, dan dia lebih awal lagi daripada malaikat-malaikat yang kita katakan Jibril dan sebagainya tu. Macam anak buah dia je lah. Tapi oleh kerana dia engkar dengan perintah Allah, Allah melantik Jibril untuk menjadi pengganti kepada beliau. Pengganti kepada Azazil, dan akhirnya ditukar laknat Azazil itu kepada iblis lah. Jadi ini adalah merupakan pengetahuan kita lah tentang malaikat. Jadi yang kelima ni namanya apa? Malaikat safarah. Malaikat safarah iaitu malaikat yang menjadi penghubung nabi-nabi, para orang saleh, para wali Allah, yang disampaikan kepada mereka itu
kalau para nabi itu wahyu, kalau para wali itu dengan ilham yang baik. Kalau orang baik itu orang mukmin namakan sebagai ilham, ya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Dan Al-Quran mengatakan Allah mengilhamkan kan dua jalan kepada manusia itu, jalan kefasikan dan jalan ketakwaan. Beruntunglah mereka-mereka yang mengikut jalan kebaikan, rugilah mereka-mereka yang mengikut jalan kefasikan. Ya, jadi ini adalah merupakan malaikat yang kita namakan malaikat safarah, ya. Baik. Banyak lagi nama malaikat, ya. Kemudian dikatakan malaikat hafazah, ya. Malaikat hafazah ni malaikat yang menjaga manusia, jin, dan jumlah mereka sangat ramai. Sebenarnya kita katakan dalam asal Sayyidina Uthman dikatakan untuk manusia saja ada 20 malaikat yang Allah Ta'ala sediakan untuk menjadikan manusia itu boleh bergerak, boleh hidup sebagaimana keadaan biasanya. Ada malaikatnya. Tak ada malaikat yang namakan katabah, iaitu malaikat yang menulis apa-apa di lauh mahfuz, apa yang dikehendaki Allah Ta'ala. Tak termasuk dalam 5 yang disebutkan tadi. Ya, malaikat-malaikat yang sentiasa turun naik daripada langit ke bumi, malaikat-malaikat yang nak menunggu manusia-manusia yang mereka itu akan dibawa ke Illiyin apabila mati dalam keadaan yang baik, ya, dan ke Sijjin apabila mereka mati dalam keadaan yang derhaka. Dia semua banyak malaikat, ya, yang disebutkan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya yang bertajuk Qatlul Qais fi Syarhi Masa'alati Abi Layth, ya, yang berkaitan dengan para malaikat ni. Jadi malaikat ni masya-Allah terlalu ramai, ya, dan kita tahu sedikit tadi itu di antara malaikat-malaikat yang disebutkan oleh para ulama dan Allah Ta'ala menyebutkan dalam Quran. Yang pertamanya wan nazi'ati gharqa, iaitulah malaikat tentang pencabut nyawa. Kan? Ni baru mukadimah ya, Syafiq. Kan kalau kita tengok kan, kalau nak syarah ni mau 2 jam panjang. Panjang lagi ni kan. Jadi saya rasa sekadar itu pun kita punya mukadimah, ya, tentang malaikat yang dikatakan wan nazi'ati gharqa, malaikat yang mencabut nyawa dengan keras, iaitu malaikat maut. Tapi kita kena ingat, ya, bahawa ini untuk dicabut nyawa orang kafir atau orang yang tidak beriman dengan Allah. Sedangkan selepas itu Allah mengatakan wan nasyitati nashta, dan para malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut. Dia ada 2 keadaan. Satu keadaan yang keras, satu keadaan yang lemah lembut. Macam mana keadaan yang keras dan macam mana keadaan yang lemah lembut? Nanti insya-Allah kita akan sambung lagi perbicaraan kita. Wallahu a'lam. Baik, insya-Allah doktor. Kita harapkan ini membukakan lagi untuk kita faham, kita dapat tenung-tenung dan renung-renungkan lagi dalam ayat suci Al-Quran ini apa maksudnya, dan kita sama-sama boleh faham dan terus kita nak amal-amalkan insya-Allah, kan. Kita boleh bayang macam mana hebatnya Allah cipta bumi ini. Kalau kita belajar daripada surah An-Naba tempoh hari, kan, bagaimana Allah wujudkan galaksi-galaksi ini, dan kita boleh bayang macam mana malaikat itu sebenarnya yang ditugaskan untuk menjaga galaksi-galaksi ini. Untuk menjaga galaksi ini. Yang memusingkan bumi-bumi dan planet-planet ni, yang tak bagi bertembung satu sama lain. Ini semua tugas malaikat. Ikut laluan cantik je, kan. Ikut elok je. Tepat pada masanya. Tak terkurang, tak terlebih. Semua cantik. Allahu Akbar. Ya Allah, kita harapkan ini semua dapat kita faham dan belajar lagi, dan terus dapat tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih doktor atas perkongsian ini. InsyaAllah kita akan sambung lagi untuk sesi rancangan tadabbur kita pada siaran yang akan datang. Doktor, semoga dipermudahkan segala urusan di sana insyaAllah, dan juga dipelihara oleh Allah. Okey, jumpa lagi doktor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih juga kepada sahabat-sahabat yang terus ikuti Bual Bicara kita menerusi rancangan tadabbur pada kali ini. Dan jangan lupa anda boleh sama-sama terus like, komen, share banyak-banyak menerusi rancangan ini. Dan jangan lupa boleh sama-sama dengarkan kembali, tonton semula rancangan tadabbur ini di Facebook Live IKIM FM dan juga di YouTube IKIM Media. Okey? Dan teruskan setia bersama kami di IKIM. Banyak lagi perkongsian selepas ni hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Melaka 89.5, dan kami kurniakan lagi kepadanya, keluarganya, dengan sekali ganda ramainya sebagai satu rahmat dari kami dan sebagai satu peringatan bagi orang-orang yang berakal sempurna supaya mereka juga bersikap sabar semasa ditimpa malang. Surah Sad
ayat 43. Bersama-sama Ustaz Muhammad Abdullah Al-Amin membawakan perkongsian ilmu dan panduan kekeluargaan menerusi rancangan Pesona Zahra. Orang perempuan macam tu cerewet tak? Tak semestinya. Kalau kita berurusan dengan orang mata, jangan kecil hati. Yang bersiaran setiap hari Isnin jam 10.15 pagi. Keluarga adalah tempat di mana kehidupan dimulai dan cinta yang tidak pernah berakhir. Pesona Zahra hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Demi cintamu ya Allah pada Muhammad Nabimu, ampunilah dosaku, wujudkan harapanku. Kau yang mengaku cinta kepada nabimu, kau yang mengaku merindukan nabimu. Jika kau benar-benar cinta dan rindu kepada Muhammad nabimu, buktikan taati perintahnya, tinggalkan larangannya, teladani akhlaknya. Niscaya kelak kau akan berjumpa dengan Rasulullah. Niscaya kelak kau akan berjumpa dengan Rasulullah. Kau ajarkan hidup ini untuk saling mengasihi, ku tanamkan dalam hati, ku amalkan sejak kini. If you really love the Prophet Muhammad, make it true, make it true, make it true. Kau yang mengaku cinta kepada nabimu, kau yang mengaku merindukan nabimu. Jika kau benar-benar cinta dan rindu kepada Muhammad nabimu, buktikan taati perintahnya, tinggalkan larangannya, teladani akhlaknya. Niscaya kelak kau akan berjumpa dengan Rasulullah. Niscaya kelak kau akan berjumpa bersama Rasulullah. Tawaran menarik. Radio IKIM membuka ruang dan peluang kepada para penaja untuk memperkenalkan produk dan perkhidmatan kepada lebih 1 juta pendengar seluruh Malaysia. Jom tingkatkan penjenamaan syarikat anda melalui pengisian rancangan menarik bersama tawaran iklan percuma merebut peluang ini dan nikmati pelbagai faedah penajaan yang sangat berbaloi. Hubungi 017-345-2564 atau 012-686-9236. Kami sedia membantu anda. Tarikh tutup permohonan iklan pada 16 hari bulan setiap bulan. Siti, kamu ni kejap solat, kejap tak. Jangan buat main-main, Siti. Sibuk, Mak. Masa terhad sikit. Manakah nak rehat untuk makan lagi? Nak cuci makeup sebelum solat lagi? Dah tahu masa tu terhad. Carilah sesuatu yang memudahkan. Kamu tengok Sisa tu. Sempat aja dia nak bersih dan tanggalkan makeup sebelum wuduk. Dia pakai hot set kosmetik Nuraisa, Mak. Nuraisa kosmetik mesra wuduk tu? Habis tu, kenapa kamu tak pakai hot set kosmetik Nuraisa juga? Nuraisa kan kosmetik mesra wuduk. Heran betul lah. Rumah awak banyak kucing. Tapi sofa cantik je. Tak ada goyak pun. Kucing tak cakap ke? Ini sofa Ella Furniture. Sofa anti cakap. Itulah aku biarkan je si Oyen duduk atas sofa. Bulu pun tak lekat. Anda yang beli kucing tu, nak masuk rumah baru atau nak beli sofa, dapatkan sofa. Ella Furniture.
Fabrik anti cakar dengan 200 warna untuk disepadan dengan dinding rumah. Layari FB Ella Furniture Malaysia atau ke showroom di Bukit Jelutong Shah Alam. Chantiva 750 digunakan secara tradisional untuk melegakan sakit sendi dan otot. Mak, kenapa muram je? Mak risau, sakit lutut mak ni. Jangan risau, Mak. Saya dah dapatkan tablet Chantiva 750 dari farmasi. Makanlah 1 biji sehari. Dapat legakan sakit sendi dan otot tu. Wah, bagusnya. Tablet Chantiva 750 melegakan sakit sendi dan otot. Hubungi 0376100030 untuk info. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Bicara bermanfaat berbagai segmen, rancangan dakwah setiap hari, lagu-lagu Islami sepanjang masa. Dengarkan di IJIM, Inspirasi Euforia Islami. Gemilang sejarah kebesaran melambai rinduku ke kotamu Bukhara. Walaupun kubahmu pudar di telan zaman, terpakur musafir di depanmu. Di tanahmu semangat syuhada bersemadi di dalam kenangan. Bergema selawat dan pujian bermula di timur, bersahutnya di barat. Tersentak khalifah dari tidur yang panjang, diseru semangat perjuangan. Di tanahmu gugurnya syuhada, tapi semangatnya masih ada. Sejarah terbilang kebesaran silam, di kotamu terpancar sinaran gemilang. Selautan darah syuhada perkasa, di bumimu basah dan hangatnya terasa. Lafaz rinduku bersahut sudah, kota Bukhara agungmu dalam kenangan. Kilauan pedang para khalifah, semangat jihad yang di pembaringan, menyusun takbir yang bergema. Di kotamu ku terpandang segalanya. Di wadi sepi ku suci diri, memohon doa kepada Ilahi. Jihad para syuhada, syahid jua ilmuwan yang diterima. Di tanahmu gugurnya syuhada, tapi semangatnya masih ada. Sejarah terbilang kebesaran silam, di kotamu terpancar sinaran gemilang. Selautan darah syuhada perkasa, di bumimu basah dan hangatnya terasa. Lafaz rinduku bersahut sudah, kota Bukhara agungmu dalam kenangan. Kilauan pedang para khalifah, semangat jihad yang